Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung bacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlis yang ke-32. Kerana ada sedikit masalah jadi saya sambung di sini dan akan di-share di page Kelab Eksplorasi Ilmu lah, di Ilmu Iniza biiznillah ta'ala. Kita sambung ya pada majlis semalam pada perkataannya wa 'anil Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa 'anil Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala qala al-Husain sa'altu abi 'an siratin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi julasa'i. Daripada Sayyidina Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa alaihi assalam qala, katanya, kata Sayyidina Hasan bin Ali, qala al-Husain, kata Husain, adiknya Sayyidina Hasan, sa'altu abi an siratin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi julasa'i. Aku bertanya bapakku, aku bertanya ayahku Sayyidina Ali tentang siratin nabiy, tentang adab Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasa'i. Yani siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasa'i, tentang, aku tanya bapa aku Sayyidina Ali menantu Nabi tentang adab Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasa'i, pada julasa'i. Julasa' ni orang yang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam daimal bishri, orang yang sering tersenyum, senang dipandang mukanya. Tapi tidaklah menafikan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak sedih. Banyak sedih pada batinnya kerana memikirkan tentang cabaran-cabaran di hari akhirat, takut tentang umatnya. Dan tidak adalah sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari kerana hilang dunia, seperti mana orang-orang yang mengambil cakna pada dunia. Sahlal khuluq, lembut perwatakan, tidak kerah. Layyinal janib, tidak cerewet. Laisa bifadhin wala ghaliz, tidaklah fadh, buruk akhlak, wala ghaliz, kerah hati, wala sakhabin, dan bukanlah orang yang mengangkat-angkat suara, wala fahash, dan bukanlah orang yang
mengucap ucapan yang jahat. Wala ayyab, bukanlah orang yang mengaibkan. Hatta terhadap makanan. Wala musyah, dan bukanlah orang yang suka menyempitkan sesuatu. Yataghafalu amma la yashtahi, Nabi akan mengabaikan apa yang Nabi tidak suka. Kalau Nabi tak suka kepada makanan tu, kepada sesuatu perkara, sesuatu perkataan, sesuatu perbuatan, Nabi akan mengabaikan. Wala yu'yisu minhu, dan Nabi tidak menghampakan harapan orang. Menghampakan harapan orang. Contohnya, apabila seseorang itu mengharapkan pada Nabi untuk makan, sedangkan Nabi tak suka kepada perkara itu, Nabi akan membalas. Nabi akan memberi, Nabi akan memujuk hatinya supaya tak jadi hampa harapan orang. Wala yujibu fihi, dan tidak menjawab padanya. Apa ni? Tidak menerima padanya undangan orang yang menjemput pada perkara yang Nabi tak suka. Perkara tu perkara yang kemungkinan harus, tetapi Nabi tak tepat dengan naluri Nabi, maka Nabi akan mendiamkan diri. Qad taraka nafsahu min thalas, Nabi SAW menghalang dirinya daripada membuat 3 perkara yang berkait dengan hak diri Nabi SAW sendiri. Yang pertama, al-mira', pertengkaran, perbalahan. Perbalahan ataupun perdebatan. Seperti mana sabda Nabi SAW, man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia adalah orang yang betul, Allah Ta'ala membina satu rumah di alam kebun syurga akan datang, insya-Allah Ta'ala. Wal iktsaru, dan yang memperbanyakkan percakapan atau memperbanyakkan harta. Nabi halang dirinya. Wa ma la ya'ni, dan Nabi juga menghalang diri Nabi SAW untuk masuk terjerumus ke dalam perkara yang tidak penting bagi dia. Apa yang tidak berkait dengan diri Nabi, tidak mementingkan bagi dunia dan juga akhirat, Nabi akan tinggal. Wa tarakan nasa min salas, dan Nabi SAW meninggalkan 3 perkara yang berkait dengan hak orang lain. Yang pertama, kana la yazummu ahada, Nabi tidak mencela seseorang pun secara berhadapan. Kerana kita telah sebut sebelum ni, Nabi pernah sebut kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang daripada munafik, bi'sa akhul ashirah. Sekejap deh, sebab panas sangat. Bi'sa akhul ashirah, Nabi sebut kepada Makhramah bin Naufal, inilah orang yang sejahat-jahat orang di dalam kaumnya. Nabi sebut gitu kepada Makhramah, tetapi di belakang Makhramah, bukan di hadapannya. Bukan secara berdepan dengannya. Tapi bila berhadapan dengan Makhramah, Nabi juga jaga. Nabi tetap berurusan dengan urusan yang baik. Wala ya'ibuh, dan juga tidaklah mengaibkan. Tidak mengumpat. Tidak mengumpat. Maksudnya tidak mengumpat orang lain. Wala yatlubu auratah, dan Nabi juga tidak mencari-cari aib orang. Selidik pergi cari aib orang. Ini bukan sifat Nabi SAW. Wala yatakallamu illa fima raja sawabah. Wala yatakallamu illa fima raja sawabah, dan Nabi tidak bercakap kecuali pada apa yang mengharapkan oleh Nabi akan pahalanya. Nabi tak bercakap perkara yang Nabi tak harap pahala. Kalau perkara itu dituntut oleh syarak, Nabi akan buat.
Perkara itu tak ada dosa, tak ada pahala, Nabi tak buat. Firman Allah Ta'ala pada sifat orang beriman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Perkara-perkara lara berpaling sifat orang mukmin. Tak nanti kata perkara tu haram, perkara tu makruh. Perkara tu tak nama, tidak ada pahala padanya. Dosa pun tak ada. Tinggal juga. Zaman ni zaman orang banyak masa duduk di rumah. Boleh cakap banyak. Semua orang boleh menaik. Semua orang boleh suarakan suara dia. Maka jaga-jaga. Setiap patah yang kita tulis, setiap daripada apa yang kita sebut itulah akan disoal oleh Allah Ta'ala esok-esok. Wa idza takallama, dan apabila Nabi SAW bercakap, atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tayru. Sahabat-sahabat menundukkan kepala mereka seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Kinayah maknanya duduk diam. Duduk diam tu dengar tu, siapa burung kita tenggek atas kepala pun, burung tukar dengan pagar. Begitulah umpamanya. Kita nak beri mudah faham lah. Kalau dalam psikologi pun ada body language. Ada. Kalau jenis orang duduk dengar, dia pun duduk kepala atas lain. Tangan pun duduk ketak duduk pih tangan ni. Tu nampak tidak fokus. Sebab tu Nabi marah orang yang memain-mainkan anak batu di dalam ketika mana Nabi berkhutbah. Faida sakata takallamu, apabila sakata takallamu, apabila Nabi mendiamkan diri, takallamu, mereka bercakap. Tanya soalan. Kalau Nabi bercakap, sahabat senyap. Apabila Nabi diam, barulah sahabat tanya. Sahabat nak bercakap, nak suarakan pendapat. La yatanaza'una 'indahul hadis. Tidak bertengkar dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat tidak bertengkar, tidak membangkang percakapan, tidak potong percakapan Nabi SAW. Wa man takallama 'indahu ansatu lahu hatta yafrugha. Dan sesiapa yang bercakap ketika di sisi Nabi SAW, di sisi Nabi ansatu lahu hatta yafrugha. Sahabat-sahabat akan pakat dengar kepada percakapan orang itu sehinggalah selesai. Sehinggalah dia selesai. Hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Yang mula-mula bicara ialah orang yang paling awal mari majlis. Gitu. Maknanya ikut tertib, ikut susunan. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Nabi akan ketawa dengan apa yang mereka ketawa, perkara-perkara lawak. Ni dok kita mentang-mentang belajar ngaji agama tinggi, dah jadi skema, orang buat lawak kerah muka. Kerah kok coba muka. Masa cuka muka. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Dan Nabi akan takjub dengan apa yang mereka takjub. Maknanya Nabi ra'i. Wa yasbiru lil gharibi 'ala al jafwati fi mantiqihi wa mas'alatihi. Dan Nabi akan sabar dengan orang asing 'ala al jafwah, di atas kekasaran fi mantiqihi, pada percakapannya, wa mas'alatihi, dan masalah-masalahnya. Sebut oleh Syekh Abdullah bin Said Al-Haji, sabar di atas kekejian manusia, kejahatan manusia dan kekerasan perangai manusia ini di antara sabar yang paling tinggi sekali. Sabar jenis paling tinggi sekali, sabar jenis perangai orang, hadap perangai orang. Hadap perangai lembu kita boleh katuk. Hadap perangai orang kita nak katuk, tak nak katuk. Telah warik khabar sebut, innal mu'mina alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu
mimman ya'taziluhum. Sungguhnya manusia yang bergaul dengan manusia dan sabar, dalam keadaan dia sabar atas kejahatan manusia itu, afdalu mimman ya'taziluhum, lebih afdal daripada orang yang meninggalkan, orang yang uzlah. Hatta ankana ashabuhu la yastajlibunahum, sehingga adalah sahabat-sahabatnya ataupun orang yang bersama dengan dalam majlis itu, la yastajlibunahum, duduk itu orang-orang yang datang, orang-orang asing sekalipun, duduk untuk mendapatkan faedah daripada jawapan Nabi SAW. Masalah itu soalan lah. Anda tanya soalan, boleh. Walaupun daripada soalan yang perangai yang huduh sekalipun. Seperti mana Nabi SAW didatangi oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Disebut kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, i'adil. Wahai Rasulullah, buat adil lah. Dia kata gitu pada Nabi. Tapi Nabi bersabar. Sehingga Sayyidina Umar nak bunuh Dzul Khuwaisirah ini, Nabi kata, biar. Da'hu. Wa yaqulu idza ra'aitum talib hajatin yatlubuha farfuduhu. Apabila kamu melihat talib hajah, orang yang menuntut pada hajat, orang yang meminta hajat, minta diselesaikan hajatnya, yatlubuha, dalam keadaan hal keadaan dia menuntutnya, minta selesai hajat dia ni, farfuduh, tolonglah dia. Tolonglah dia sampai kepada hajat dia tu. Kalau orang minta tolong, nampak orang minta tolong, berilah duit-duit sikit, sekadar yang mampu pada kita, biar dia sampai kepada hajat dia tu. Wala yaqbalu as-sanaa illa min mukafi'in. Dan Nabi SAW juga tidak menerima puji-pujian kecuali daripada apa yang sepatutnya. Apa yang Nabi buat, maka sahabat pun puji kebaikan Nabi. Puji kebaikan yang Nabi buat, maka Nabi terima. Ada pun yang tidak terima, yang Nabi tidak buat, maka Nabi tak terima. Nabi tak terima puji-pujian itu. Macam orang Terengganu panggil ni makan pong lah. Tak buat apa, Allah mu ni pandai sungguh masuk gitu gini. Kawan tu tak ada masuk lagi. Pong dulu, pong. Akhirnya masuk juga saya tu. Nak suruh masuk je. Tu makan cong. Makan pong, ikut anda lah nak sebut benda pun. Allah Ta'ala mengutuk, mengeji orang yang mana? Orang yang suka dipuji pada apa yang dia tak buat. Dia tak buat, tapi dia suka kalau orang puji dia. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Itu tengok dalam surah Ali Imran tu. Wala yaqta'u ala ahadin hadithahu hatta yajuza fayaqta'uhu binahyin aw qiyamin. Dan tidak ada Nabi SAW itu memotong ala ahadin, atas seorang, hadithahu, akan ucapan orang lain itu, hatta yajuza fayaqta'uhu binahyin aw qiyamin. Hatta yajuza, sehingga selesai, sehingga sampai kepada tempat dia dah. Fayaqta'uhu, maka ada Nabi SAW itu memotongnya. Barulah Nabi masuk, Nabi celah binahyin, dengan larangan, au qiyamin, ataupun Nabi bangun. Kalau perkara itu berkait dengan perkara yang mana ada cakap tak betul, Nabi akan larang dia. Tapi Nabi tak potong terus. Nabi tunggu sampai masa yang sesuai. Ini cerdik Nabi, bijak Nabi. Au qiyamin, ataupun Nabi bangun. Ataupun Nabi bangun. Di sini maksudnya juga di sini ialah, kalaulah seseorang itu bercakap sehingga keluar daripada batasan yang sepatutnya, cakap langgar, dia tak tahu pun, dia tak erti bab politik, dia cakap juga bab politik. Bahasa ni orang panggil paletau paletau. Cakap juga tak erti bab perubatan, dia ustaz je, cakap juga bab perubatan.
Dokti bab pertanian, dia ustaz je. Tak rajin masuk kursus pertanian, tak rajin belajar. Cakap juga. Begitulah. Maka bila mana siapa melampaui had, maka Nabi SAW akan larang dia. Au qiyamin, atau tinggal bangun. Atau Nabi pun bangun tinggal dia. Sebab apa? Sebabnya, kata Syekh Abdullah Sa'id Al-Haji, kemungkinan kalau Nabi buat, Nabi bangun itu, tinggal dia itu, kerana dia ni jenis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerah kepala. Jenis kerah kepala. Nasihat-nasihat tak merengok, Nabi akan bangun. Wa amma hilmu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nasi, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selembut-lembut manusia. Wa arghabahum fil afwi ma'al qudrah, dan orang yang paling suka fil afwi, pada memaafkan, ma'al qudrah, bersama dengan kemampuan. Yakni kemampuan apa? Kemampuan nak balas. Nak balas boleh sangat Nabi, tapi Nabi maaf juga. Kita ni pula tak boleh nak maaf, tak boleh nak balas. Tak boleh nak balas benda-benda, tapi tak apalah, aku maaf lah mu. Padahal kita balas dengan dia tu besar main jing. Kita kering je. Tak apalah, aku maaf lah mu. Maaf kita tu dalam keadaan kita tak mampu nak balas atas kejahatan dia. Tetapi Nabi SAW, Nabi mampu nak balas kejahatan tu. Nabi mampu nak balas atas tekak dia. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi bersabar, berlemah lembut, memaafkan juga. Hatta utiya biqalaida min zahabin aw fiddah, sehingga Nabi SAW didatangi biqalaida min zahabin aw fiddah, sehingga didatangkan kepada Nabi itu biqalaida, dengan rantai ataupun gelang daripada emas perak. Faqassama baina ashabih, Nabi membahagi-bahagikan di antara sahabat-sahabat Nabi. Faqala a'rabiyyun, maka berkata seorang daripada Arab Badui yang perangai dia kerah, ma araka ta'dilu, aku tidak melihat kamu ini beradil. Dah disebut kepada Nabi begitu. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, waihak, berbahagialah. Berbahagialah. Sebab apa berbahagia? Nabi doa kebaikan juga. Walaupun waihak ni asalnya maksud jahat, tapi perkara itu tidak berlaku pada Nabi, kerana ada maksud juga, maksud yang terbalik, maksud yang baik. Waihak faman ya'dilu alaika ba'di, siapa lagi yang boleh berbuat keadilan atasmu selepas daripadaku. Kalaulah aku ni mu kata aku tak adil, Nabi kata, kalaulah aku ni dinamakan tak adil, siapa lagi hak lebih adil? Falamma walla, tak kala dia berlalu, orang tadi tu berlalu, qala, Nabi berkata, rudduhu alayya ruwaida, berilah, rudduhu alayya ruwaida. Ini tanda dulu lah, ada tak faham sikit, tanda dulu. Hari Khamis akan datang kita terang. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu lin-nas yauma Hunain. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbidu lin-nas yauma Hunain, memberi kepada manusia-manusia, yakni orang-orang yang sertai perang tu lah, perang Hunain, yauma Hunain, pada hari perang Hunain. Min fiddatin fi thawbi Bilalin, daripada perak fi thawbi Bilalin, ada baju Bilal. Faqala lahu rajulun, maka berkata pada Nabi seorang lelaki, ya Rasulullah i'dil, ada seorang lelaki ni bidah. Bila Nabi beri perak, yang mana duduk dalam baju Bilal, maka dia kata buat adil lah. Faqala Rasulullah, maka Nabi bersabda, waihak faman ya'dilu idza lam a'dil, berbahagialah, faman ya'dilu idza lam a'dil, siapa lagi yang adil kalau bukan aku yang adil. Faqad khibtu idzan wa khasirtu,
Ini tanda juga sekali lagi. Kita tanda dulu. Sebab kita baca dah sebelum tu. Tengah-tengah ni ada tu. Kita tidak baca lah. Esok hari Khamis depan kita tu balik. Tempat ni. Faqama Umar, berkata Umar. Faqala, katanya. Ala adribu unuqah. Boleh tak aku nak bahan tekuk dia, aku nak pacung kepala dia. Fa innahu munafiq. Sesungguhnya dia munafik. Ini Zul Khuwaisirah ni. Zul Khuwaisirah. Qaf kha waw ya sa ra ta marbutah. Faqala, lalu Nabi SAW berkata, ma'adallahi an yatahaddatsan nasu anni aqtul ashabi. Aku berlindung kepada Allah daripada orang sebut bahawasanya aku ni bunuh sahabat aku. Macam mana sahabat ni? Sedangkan Zul Khuwaisirah ni memang munafik. Nabi sebut bunuh sahabat. Orang kafir, orang munafik pun sahabat Nabi ke? Jadi di sini sebenarnya dia ada takdir lah. Takdir. Anni aqtulu min ashabi. Min ashabi itu sebahagian daripada sahabat aku. Dah? Zul Khuwaisirah yang munafik ini sahabat lagi ke? Min ashabi kan sebahagian daripada sahabat. Dia tengok pula. Dia tengok dalam Quran disebut fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis. Malaikat semua sujud pada Nabi Adam. Tunduk pada Nabi Adam kecuali iblis. Dah iblis itu malaikat ke? Dah, bukan malaikat. Cumanya iblis ni dia banyak bergaul dengan malaikat sehingga Allah letak sebahagian daripada malaikat. Hakikatnya dia bukan malaikat. Begitu juga Zul Khuwaisirah ini banyak bergaul dalam kalangan sahabat Nabi. Hakikatnya dia bukan sahabat. Hakikat dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qismatan. Dan Nabi membahagikan qismatan, membahagikan harta rampasan perang. Faqala rajulun minal ansar, berkata seorang lelaki daripada Ansar, namanya Mu'tib bin Qushair, juga orang munafik. Hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah ta'ala. Ini pembahagian harta rampasan perang Laguning. Tidak dikehendaki dengannya redha Allah Ta'ala. Maksudnya ni kalau bagi lagu ni orang Terengganu lah, kita mudah cakap Terengganu. Kalau bagi lagu ni bukan cari redha Ta'ala ni. Gitu. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan perkataan itu, yakni disampaikan perkataan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahmarra wajhuhu, merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merah muka marahlah. Merah muka marah. Berubah muka Nabi. Wa qala, lalu Nabi berkata, rahimallahu akhi Musa, moga-moga Allah Taala merahmati saudaraku Nabi Musa bin Imran al-Israili. Qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Dia telah disakiti lebih daripada aku. Lebih daripada hak kena kepada aku ni. Fa sabara. Lalu Nabi Musa sabar. Sabar atas kejahatan yang dibuat oleh Bani Israel terhadap dia. Wa bala a'rabiyyun fil masjid bi hadratih, dan suatu ketika orang Arab Badui dak nikah lagi api weh, lambat lagi. Dan seorang Arabi, seorang Arab Badui kecil dalam masjid bi hadratihi, ketika mana ada Nabi itu. Fahamma bihi ashabuh. Maka sahabat-sahabat ni pakat nak pergi larang. Marahlah sahabat-sahabat. Mereka tuju nak larang kecing Arab Badui itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, la tazrimu, la taqta'u alaihi al-baula. Janganlah kamu potong atasnya al-baula, akan kecing itu.
Jangan maknanya kita ni pergi kacau dia kecing. Biar dia kecil perhabis. Kerana itu perbuatan yang memudaratkan bagi orang yang kecil itu. Nabi pun ada kesian lagi dalam keadaan dia buat perkara yang tak betul. Kita ni pula tengok orang buat tak betul, kita nak tegur. Tapi dalam keadaan hati kita benci pada dia. Sebab tu tak sapa kata-kata kita. Summa qala lahu, kemudian Nabi bersabda kepadanya. Nabi pergi jumpa dengan Arabi tadi, orang Arab Badui tadi. Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in minal qadari wal bauli wal khala'. Sesungguhnya masjid-masjid ini tepat-tepat yakni maksud maknawinya mana-mana masjid. Sesungguhnya mana-mana masjid tak boleh, tak sesuai bagi sesuatu yang kotor dan air kecing. Wal khala' dan berok. Maksudnya tempat-tempat sujud, tempat-tempat yang mana buat Allahumma salli, tempat orang semayang, tempat wakaf untuk semayang tak sesuai, buang benda kotor, buang inguh, buang tak hidung. Korek-korek tak hidung letak di dinding masjid, ataupun kecing dalam masjid, ataupun kholak berok dalam masjid. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, qarribu wa la tunaffiru. Qarribu, dekatilah dia, maknanya janganlah biarlah dia dekat dengan agama. Wala tunafiru, jangan larikan dia, jangan menyebabkan dia lari. Kan dia, kita duk marah-marah dia berlari tengah kecing, habis kotor banyak. Lagi pula membawa mudarat pada diri orang kecil itu sendiri. Wa jaa arabiyyun yatlubu minhu syai'a. Dan adalah Arabi, datang seorang Arabi, seorang Badui, meminta sesuatu daripada Nabi SAW. Arabi yang kecil tadi itu, dalam satu riwayat sebut, aku ketika itu paling takut tengok muka sahabat. Pakat marah belaka lah. Pakat nak marah. Tetapi aku tengok Nabi SAW, aku jadi orang yang paling sayang pada Nabi ketika itu. Dan Nabi berlemah lembut. Dalam keadaan aku buat perkara yang tak betul, aku kecing dalam masjid. Ni pula ceritanya orang Arab Badui lain pula datang minta daripada Nabi. Fa'atahu sallallahu alaihi wasallam thumma qala lah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya. Thumma qala lahu. Kemudian Nabi bersabda kepada dia, ahsantu ilaika, aku buat baik bagimu ni. Adakah aku telah buat baik kepada kamu? Qala al-a'rabi, kata Arab Badui, la wala ajmalta. Dok, tak sekali-kali. Maksudnya engkau tidak memperbaikkan, tak comel pun pada pemberian ni. Faghadibal muslimun, orang sahabat-sahabat, orang Islam semua marah. Waqamu ilaih, mereka pakat bangun kepadanya, nak katok lah. Nak balas. Sebab apa? Sebab doa lalu ni, khabar siapa Nabi buat benda tak comel, dan kan Nabi beri kepadanya apa yang dia minta. Fa asyara ilaihi an kufu, Nabi beri isyarat, duduk. Duduk. Berhenti. Summa qama wa dakhala manzilah. Kemudian Nabi bangun daripada tempat duduk dia, wa dakhala manzilah, masuk ke dalam rumah Nabi. Wa arsala ilal a'rabi wa zadahu syai'a. Dan Nabi beri kepada orang Arab Badui tadi dengan tambahan pula. Tambahan daripada yang kali pertama Nabi beri tambahan pula. Nabi beri lebih daripada pertama. Thumma qala lahu. Kemudian Nabi kata kepada dia, ahsantu ilaika, adakah aku telah buat baik pada kamu? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira. Ya. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada kamu min ahlin wa ashiratin khaira, kebaikan kepada ahli keluarga dan juga kaum kerabat. Jadi ini kelembutan Nabi untuk menjadi sebab kepada masuk Islam dengan baik orang tu. Orang yang masuk Islam dengan baik, dengan cara lembutlah Islam dia. Tapi orang yang kena Islam dengan cara keras,
kerahlah Islam dia. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi syai'un min dzalika. Sesungguhnya engkau telah berkata apa yang telah engkau kata tadi. Wa fi nafsi ashabi syai'un min zalika, dan pada jiwa sahabat-sahabat aku ini ada sesuatu daripada demikian itu, yang ini terasa hati ya. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qulta baina yadayya hatta yadhhaba min sudurihim ma fiha alayka. Jika kamu suka, faqul baina aydihim, terang balik di hadapan mereka, ma qulta baina yadayya, apa yang kamu sebut kepada aku tadi, hatta yadhhaba min sudurihim ma fiha alayka, supaya jernih, supaya hilanglah rasa terasa hati daripada diri-diri mereka terhadapmu. Nabi suruh orang tu terang balik, explain balik. Gitu. Qala na'am, katanya ya, aku akan beritahu. Falamma kana al-ghadu aw lil-'ashi, maka tak kala apabila esok hari, jaa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lelaki tadi datang, lalu Nabi SAW bersabda, inna hadzal a'rabiyya qala ma qala, sesungguhnya orang Arab Badui tadi sebut apa yang dia telah sebut kemarin. Fazidnahu faza'ama annahu radiya dhalik, kami telah menambah, aku telah tambah kepadanya pemberian, faza'ama annahu radiya dhalika, dan dia telah menyangka bahawasanya anna al-Arabi tu radiya dhalika, bahawasanya dia telah redha dengan apa yang telah beri. Maksudnya dia memang telah redha sungguh. Akadzalika, begitu ke? Nabi tanya pada orang tadi, kepada lelaki Arabi tadi. Lalu qala na'am, lalu kata orang Badui tadi, ya, fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira, moga-moga Allah berikan ganjaran dengan kebaikan kepada ahli keluarga dan kaum kerabat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, inna mathali wa mathala hadzal a'rabiyyi kamathali rajulin kanat lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'aha an-nasu falam yaziduha illa nufura. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan lelaki Arabi tadi, lelaki Badui ni, kamathali rajulin, seperti seorang lelaki, kanat lahu naqah, yang ada seekor unta, syaradat alaihi, dia lari daripada tuang dia, fattaba'ahan nasu, dan orang manusia ni pakat cari, falam yaziduha illa nufura, dan pencarian mereka itu tidaklah menambah atasnya kecuali hanyalah lari kau jauh. Maksudnya kau kejar kau jauh, kau kejar kau jauh. Fanadahum sahibun naqah, maka panggillah pemilik unta tadi, khallu baini wa baina naqati, biarkanlah aku dengan unta tadi, fa inni arfaqu biha wa a'lam, aku lebih lemah lembut padanya, aku lebih tahu dia macam mana. Fatawajjaha laha sahibun naqati baina yadayha, dan maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datanglah pemilik unta tadi kepada unta dia ni, mari jalan aja, tak lari dah. Fa akhadha laha min qumamil ardi, dan tuan dia tadi ambil rupuk sikit, qumamil ardi ni rupuk yang ada tanah, atas tanah. Faraddaha haunan hauna, dia panggil perlahan-lahan, mari balik, hatta ja, sehinggalah dia balik kembali. Wastanakhat, dan melutut. Washadda alaiha rahlaha, dan mengikat di atasnya pelana macam rumah ada belakang. Wastawa alaiha, dan naik atas unta tadi. Wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajulu ma qala faqataltumuhu dakhalan nar. Sesungguhnya kalau aku tinggal kamu semua ini, seperti sekira-kira berkata lelaki itu tadi, kalau aku biarkan lelaki itu sebut begitu saja, faqataltumuhu, lalu kamu semua ni sahabat-sahabat bunuh dia, dakhalan nar, kamu akan masuk ke dalam neraka. Gitu. Nak sebutnya lemah lembut lah, lemah lembut Nabi.
Nabi mengetahui lebih banyak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun ghalidhul hasyiyah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di atas tengkok Nabi itu ada burdah, ada rida yang keras di hujungnya. Fajazabahu arabi, maka menariknya oleh seorang lelaki badui. Biridaihi, dengan ridaknya, jabzatan, dengan satu tarikan, syadidatan, yang sangat keras. Hatta astarat, sehingga memberi kesang, hasyiatul burdi, sehingga menyebabkan kerah di tepi ridak tadi tu hirih, nampak kesang, ala safati atiqih, atas tulang tekuk Nabi. Summa qala, kemudian lelaki tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ahmilli ala ba'id. Alhamdulillah. Ahmilli ala ba'irayya hadaini min malillah. Wahai Muhammad, ahmilli, penuhkan untaku, berikan kepadaku, maksudnya penuhkan bagiku atas unta-unta aku 2 ekor ni, min malillah, daripada harta-harta Allah, allazi indak, yang ada di sisi kamu. Maksudnya berilah makanan, berilah, kan Nabi SAW kumpul duit, kumpul zakat, kumpul orang beri sedekah apa semua, lepas tu bagi pula kepada orang miskin. Dia badui tadi ni mari bawa 2 ekor unta, terik belakang Nabi, dia kata, wahai Nabi SAW, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, penuhkan unta aku 2 ekor ni dengan daripada harta Allah. Fa innaka la tahmilu li min malika wala min mali abik. Sungguhnya engkau tidaklah, la tahmilu, sekejap. Fa innaka la tahmilu li min malik, engkau pun bukan beri kepada aku ni daripada harta kamu. Wala min mali abi, bukan daripada harta pokmu. Wajarlah. Pasal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qala, Nabi SAW diam sekejap, summa qala, Nabi berkata, al malu malullah, harta ini harta Allah, wa ana abduh, aku hambanya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, wa yuqadu minka ya a'rabiyyu ma fa'alta bi. Adakah, maksudnya boleh dibalas daripada kamu wahai orang badui berdasarkan apa yang sekejap putus sekejap. Adakah boleh dibalas tentang buruk adab kamu ini berdasarkan apa yang kamu buat kepada aku? Qala, kata Arab badui tadi, la, tidak. Qala lima, Nabi kata kenapa tak boleh balas? Qala, kata orang badui tadi, li annaka la tukafi'us bisayyiati as-sayyah, engkau tidak akan membalas dengan kejahatan, tidak membalas kejahatan yang terkena atas kamu dengan kejahatan yang lain. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketawa kerana sangka baik orang Arab badui tadi kepada Nabi. Summa amara an yuhmala lahu ala ba'irin sya'ir, kemudian Nabi suruh diletakkan di atas unta di seekor tu, letak barli, wa alal akhari tamrun, seekor lagi pula letak tamar. Warawat Tabarani wa Ibn Hibban. Kita sambung pada majlis yang akan datang 33 hari Khamis macam biasa pukul 9.30 malam, dan juga hari Jumaat depan insya-Allah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.